Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid tahun 6 yang hadir pada pagi ini? Sihat ke semua? Khabar baik, sihat. Okey, sihat. Alhamdulillah. Okey, cikgu ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana pada pagi ini kita diberikan kesempatan dan juga masa untuk kita teruskan pembelajaran kita untuk sesi Google Meet bilangan ke-34. Okey, di mana kita pada hari ini kita akan fokuskan dengan masih lagi topik atau tajuk kebolehjadian, cuma kita masuk kepada edisi yang kedua lah, iaitu di mana hari ini kita nak fokus kepada menyatakan sama ada suatu peristiwa dalam kehidupan seharian itu adalah sebagai mustahil, kecil kemungkinan, sama kemungkinan, besar kemungkinan atau pasti dengan pelbagai strategi. Maksudnya hari ni kita nak buat pelbagai strategi lah. Mungkin cara nak menjawab tu ada cara pelbagai. Okey, tak semestinya satu cara sahaja. Mungkin lebih daripada satu cara. Okey, so cikgu nak ucapkan terima kasih atas kehadiran murid pada hari ini. Kepada murid yang tak hadir tu nanti cikgu nak tanyalah apa sebab-sebabnya. Sebab kehadiran sejak kebelakangan ini semakin lama semakin teruk. Okey, sepatutnya kelas 6 Sakura tu kalau dapat 12 orang, 13 orang cikgu okey lagi lah. Ini kadang-kadang sampai 8 orang, 7 orang, mana pergi yang lain? Tidur lagi ke? Sepatutnya awak kena bangun lah. Sekarang ni waktu sekolah kan? Sekolah sebenarnya sekarang ni, bukan cuti sekolah ya. Bukannya kita buat PDPR ni suka-suka. Kita bersekolah sebenarnya. Cuma tak boleh nak berjumpa. Jadi tanggungjawab awak ialah datang kelas online lah. Takkanlah seminggu sekali pun tak boleh nak masuk. Betul tak? Bukan cikgu suruh datang setiap hari. Sekolah kita datang setiap hari kan. Google Meet pun kadang-kadang ada cikgu yang buat, ada cikgu yang tak buat. Macam cikgu Asmawi, cikgu selalu buat. Sebab Google Meet untuk matematik ni penting. Dia pelajaran yang perlu diajar. Kalau tak diajar, nanti awak susah nak buat sendiri. Sebab tu cikgu buat Google Meet. Jadi kenapa awak tak nak masuk kan? So tolonglah, minta tolonglah kepada kawan-kawan awak, siapa yang ada dekat sini, yang mungkin ada grup kelas masing-masing ada sembang selalu macam-macam tu, tolonglah pesan dekat dia orang, masuklah kelas online pagi. Bangun awal. Okey, bangun awal, mandi, kemudian sarapanlah pagi sikit, pukul 8 tepat masuk pun tak apa, tak ada masalah. As long masuk pukul 8 lah, janganlah pukul 8.30 baru nak masuk. Pukul 8 dah masuk, okey? Ataupun 8:05 paling lambat pun. Supaya tak ketinggalan. Walaupun kita dah habis silibus, okey, tapi cikgu akan ulang semula pelajaran-pelajaran yang mungkin kita perlu ulang semula. Okey, untuk kita nak kukuhkan lagi konsep sebelum kita nak masuk ke sekolah menengah nanti. Okey. So sebelum cikgu pergi lebih jauh, cikgu akan tunjukkan sikit hasil kerja. Okey, hasil kerja awak pada pada hari, minta maaf ya, pada hari Isnin yang lalu. Okey, cuma hasil kerja hari Isnin ni memang sangat bagus lah untuk 6 Sakura. 2 orang saja yang tak hantar lagi. 2 ke 3? Satu Farain. Farain ni pun satu, cikgu tak tahu apa masalah dia. Selalu online tapi tak pernah buat kerja. Okey, tolonglah pesan dekat dia. Cikgu malah nak mesej dia seorang-seorang. Kalau cikgu mesej nanti cikgu membebel banyak. So nanti kalau boleh siapa-siapa yang ada kontak dengan dia tu tanya. Rabiatul Rauda, Farish Fahmi. Kan cikgu dah bagi kelonggaran dah, tak ada masalah kalau nak buat lambat sikit pun tak apa. Sekarang cikgu dah ubah dah. Cikgu nak buat secara kuis juga. Sebab saya tengok kalau cikgu bagi kertas ramai yang tak hantar. Tapi kalau guna kuis ramai yang buat. Kalau cikgu paksa-paksa tengok kelas 6 Sakura tengok 3 orang je yang tak hantar. Kalau tidak sebelum ni 5 6 orang saja yang hantar. So cikgu harap kehadiran ni dikira hadir lah ni. Walaupun awak tak datang Google Meet tapi awak hantar tugasan dikira hadir. Bukannya susah sangat pun nak dapat kehadiran, senang saja. Cuma masalahnya nak tak nak je. Masuk kelas online tak nak, buat kuis pun tak nak, habis apa yang awak nak? Okey, terima tahniah dan terima kasih kepada 6 Sakura yang telah selesai. Okey, untuk 6 Lavender agak kurang sikit berbanding 6 Sakura lah. Tapi agak baik berbanding sebelum ni. Cuma kat markah tu ada yang bagus, ada yang tak bagus lah. Siapa yang nak tengok boleh cek balik dekat bahagian tarikh pada 4 hari bulan Oktober, hari Isnin hari tu. Cuba cek balik link Padlet tu, boleh tengok markah awak dapat berapa dan berapa yang cikgu komen. Okey, siapa nak tengok puas sikit lah.
Okey. Tahniah kepada murid yang telah menghantar. Kepada yang tak menghantar tu, awak kirim salam kepada dia. Cikgu Asmawi kirim salam. Okey. Okey, so sebelum cikgu pergi jauh lagi sikit, kita cek semula kehadiran. Mungkin ada yang baru sampai. Okey, bagi tahu cikgu 6 Sakura. Siapa yang baru masuk? Firas. Okey, Firas. Lagi? Fawaz pun ada kan? Ada Makil. Ada Makil. Okey, lagi? Ada lagi tak? Rugnesh, cikgu. Rugnesh. Okey, Rugnesh dah. Okey, lagi? Siapa lagi? Okey, ini saja. Okey, kita tengok kelas 6 Lavender pula. 6 Lavender ada kehadiran yang belum dicatatkan. Nazli Syam. Nazli Syam. Okey, lagi? Ada lagi tak murid lain? Irfan ada tak? Irfan selalu masuk. Irfan tak masuk lagi. Okey, so yang ini saja. 6 Lavender ni lagilah rasa macam kalau buka sekolah ni rasa nak tarik-tarik je telinga seorang-seorang. Ni makin teruk kehadiran. Okey? Okey. Terima kasih atas kerjasama semua. Okey, so hari ni kita dah masuk kepada edisi yang kedua, iaitu dengan pelbagai strategi kebolehjadian dengan pelbagai strategi. Okey, tadi cikgu ada share satu benda yang sama macam cikgu. Okey, mungkin ada yang tak selesa nak tengok dekat skrin Google Meet. Okay, so dia nak tengok dua-dua. Nak tengok Google Meet dan juga tengok asyik WhatsApp tu. Boleh, tak ada masalah. So, kita akan buat sama-sama. Okay, untuk soalan awak tak perlulah salin soalan ni. Awak hanya perlu salin jawapan dia saja dah cukup. Soalan satu, kemudian jawapan dia apa. Okay, kita bincang sama-sama. Macam biasa, cikgu akan bagi masa lah untuk kita bincang dan kita jawab sama-sama. Tuliskan hari, iaitu hari Khamis dan juga tarikh kita hari ni 7 Oktober 2021. Okey, kita tengok kepada soalan yang pertama sekali, TP4 Soalan ni nampak macam susah tapi senang je sebenarnya. Okey, rajah berikut menunjukkan 8 keping kad yang diletakkan di dalam sebuah beg. So kat sini kita nampak ada dua jenis gambar tapi ada 8 kad. Okey, 8 keping tapi dua jenis, iaitu gambar kucing dan juga gambar tikus. So ada dua jenis lah. Okey, seterusnya soalan dia kata, jika Syakirin mencabut sekeping kad dari beg itu. Dia cabut sekeping. Okey, dia cabut sekeping kad dari beg itu. Apakah kebolehjadian? Okay, ingat kebolehjadian ada 5. Kita dah belajar itu. Yang pertama sekali ialah pasti. Yang kedua, besar kemungkinan. Okey, yang ketiga, sama kemungkinan. Yang keempat ialah kecil kemungkinan. Dan yang terakhir sekali ialah mustahil. So, ada 5 saja jawapan yang kena pilih. Apakah kebolehjadian dia memperoleh kad berbentuk kucing? So, kalau kita tengok dekat sini, gambar kucing ada berapa? 6. Okey, kucing ada 6. Okey, gambar tikus? Tikus? Okey, tikus ada 2. Okey, boleh type kalau siapa yang tak nak bercakap tu. Okey, so apakah jawapannya? Cikgu bagi masa dalam 30 saat untuk fikirkan apakah jawapan bagi kebolehjadian Syakirin mengambil sekeping kad berbentuk kucing. Okey, 30 saat bermula dari sekarang. Fikirkan dulu. Okey. Minta maaf Sorry. Cikgu reset balik. 30 saat sebenarnya. Okey, 30 saat bermula dari sekarang. Fikirkan dulu. Okey, apakah jawapannya? Kemudian type, jangan tekan lagi. Bila dah habis saja bunyi loceng, baru tekan. Kita akan tengok jawapan siapa yang tepat. Senang sangat soalan ni. Awak boleh pilih apakah jawapan. Ada 5 sahaja. Dan cikgu nak pilih seseorang lah untuk bagi tahu cikgu kenapa awak pilih jawapan tu. Okey. Siapa yang guna buku boleh terus letak jawapan dekat buku masing-masing. Okey, boleh teruskan letakkan jawapan. Okey. Okey, kebanyakan murid memilih. Okey, cikgu cek dekat jawapan Cikgu cek dekat ni. Dekat Google Meet. Okey, kita tengok dekat Google Meet. Okey, kebanyakan murid memilih besar kemungkinan.
Okey, iaitu start daripada Syekh Adam yang gunakan nama Siti Nabila ni pun sama, Muhammad Sabri Firas, Nur Wahida Ali, Ahmad Effendi ni Fawaz ni, Danish. Okey, kecuali Syasha. Syasha tulis kecil kemungkinan. Kasih besar kemungkinan. Danisha besar kemungkinan. Yang As ni kemungkinan. Apa yang kemungkinan? Tak cukup, tak lengkap tu. Okey. Okey, apa? Kemungkinan apa? Besar atau kecil atau sama? Okey, kena betulkan balik guna akaun Ayang As ni. Okey, so cikgu nak tanya okey, Firas. Firas meletakkan jawapan kecil kemungkinan. Kenapa awak letak kecil kemungkinan, Firas? Ya. Kenapa awak letak jawapan kebolehjadian bagi mendapat kucing adalah kecil kemungkinan? Kenapa? Sedangkan kawan-kawan yang lain kata besar kemungkinan. Mesti ada sebab. Kenapa awak pilih jawapan tu? Nak cakap apa? Kenapa ya? Kenapa awak letak kecil kemungkinan? Ke awak tersalah bagi jawapan ke atau macam mana? Kenapa, Firas? Tak apa, cakap je. Cikgu bukan nak marah pun. Kenapa awak letak kecil kemungkinan? Awak cakap kebolehjadian untuk dapat kucing adalah kecil kemungkinan. Kenapa? Okey, Firas tak boleh nak jawab. Okey, tak apa. Kita minta Syekh Adam Putra. Kenapa Syekh Adam Putra meletakkan jawapan besar kemungkinan? Kenapa awak cakap besar? Dan awak tolak yang lain? Sebab bilangan kat kucing ada banyak. Betul. Jawapannya adalah besar kemungkinan. Okey, kalau kita tengok dekat sini, bilangan tikus hanya ada 2 saja gambar. Tetapi bilangan kucing ada 6 keping gambar. Jadi jumlahnya adalah 8. Betul? Oleh itu, bila kita tahu, kita nampak dekat sini, kucing bilangan kadnya lebih banyak daripada tikus. Jadi kita nampaklah kucing ini kebolehjadian dia untuk si Syakiri ni ambil sekeping kad adalah besar kemungkinan. Okey, so jawapannya adalah besar kemungkinan. Okey, jelas soalan nombor 1? Bukannya kecil kemungkinan. Itu cikgu tanya tadi kenapa guna kecil kemungkinan. Tapi kawan kita tak boleh nak jelaskan. Okey, so selesai kat soalan nombor 1. Tak ada masalah Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan kedua. Rajah berikut menunjukkan suatu pemutar bagi petunjuk warna. Maksudnya ni macam roda pusing lah kan. Pernah tengok kan macam roda impian tu. Tapi dia hanya ada 4 saja dia punya bahagian, iaitu hijau, merah, merah, hijau. Okey. Azimah memutarkan petunjuk itu. Maksudnya anak panah tu lah. Apakah kebolehjadian penunjuk itu atau petunjuk itu berhenti di kawasan hijau? So awak tengok dekat sini hijau ada 2 bahagian. Merah pun ada 2 bahagian. So apakah kebolehjadian Azimah putarkan penunjuk tu dan dia akan dapat warna hijau? Okey. So cikgu bagi 30 saat. Awak letakkan jawapan masing-masing. Mula dari sekarang. Okey, cikgu patah balik. Mungkin ada nak tengok soalan. Okey, bunyi loceng awak boleh tekankan. Apakah maksud ataupun apakah jawapan bagi kebolehjadian? Ada 5 sahaja. So pilihlah. Hijau ada 2, merah pun ada 2. Tipi 4 Seimbang, 2-2. Kau boleh fikirkan. Okey, boleh letakkan jawapan masing-masing. Okey, kita tengok jawapan kawan-kawan awak semua. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey, start daripada Kasih Kasih menulis jawapan sama kemungkinan. Danish pun sama. Syekh Adam memilih kecil kemungkinan. Siti Nabila sama kemungkinan. Ahmad Effendi ataupun Fawaz sama kemungkinan. Okey, Firas sama kemungkinan. Syasha sama kemungkinan. Danisha pun sama. Wahida Ali ni siapa Nur Wahida Ali ni Syakirin ke siapa? Azimah
Oh, Syakirin. Okey, betul lah. Okey, Ayang As pun sama kemungkinan dan Danish Anik pun sama kemungkinan. Okey, sekarang cikgu nak tengok jawapan yang berbeza daripada kawan yang lain. Okey, cikgu nak tanya Syekh Adam. Walaupun Syekh Adam dah jawab tadi, Syekh Adam jawab jawapan yang tidak sama dengan kawan-kawan yang lain. Kebanyakan kawan meletakkan sama kemungkinan. Kenapa awak letak kecil kemungkinan? Syekh Adam, kenapa awak menjawab kecil kemungkinan? Mungkin Sebab apa? nak dapat warna hijau tu kecil. Kecil. Oh, sebab okey, kalau okey, boleh tak cikgu awak tengok dekat situ, merah tu dia ada dua bahagian tau. Merah ada dua bahagian, hijau pun ada dua juga. So awak nampak tak ada balance kat situ? Macam seimbang, dua-dua. So kita panggil apa kalau benda tu seimbang? Sama. Kita panggil apa? Sama kecil. Yeah, so jawapan awak betul atau salah? Syekh Adam, jawapan awak betul ataupun Salah. yes, jawapan awak tidak tepat Syekh. Okey, so dekat sini jawapannya adalah sama kemungkinan. Okey, very good. Siapa yang dapat jawapan yang betul, yang tidak betul buat pembetulan. Okey, jawapan yang sebenar adalah sama kemungkinan. Kenapa cikgu kata sama kemungkinan? Sebab dekat sini hanya ada dua saja pilihan. Tu yang pertama, iaitu hijau dan merah. Kemudian mereka ni mempunyai bilangan yang seimbang. Iaitu di mana hijau pun ada dua, merah pun ada dua. Mereka ni balance. Bila kita sebut balance, balance ni maksudnya seimbang. Mereka mempunyai peluang yang sama. Maksudnya dua kan? Dua versus dua. Kalau macam contoh 3 versus 2, memanglah 3 tu lagi besar kemungkinan, 2 tu kecil kemungkinan. Tapi bila 2 versus 2 atau 2 nisbah 2 lah. Okey, bermaksud 2-2. Maksudnya sama lah kan. Jadi bila sama, bermaksud kebolehjadian orang lain ataupun siapa-siapa lah untuk nak dapat warna hijau akan sama. Warna merah pun akan dipanggil sama kemungkinan juga. Sebab mereka sama. Melainkan kalau merah tu ada 3. Merah tu ada 3 bahagian. Contohlah dalam soalan ni cikgu ubah sikit. Merah ni ada 3 bahagian, hijau ni ada 2 bahagian. So kita nampak dekat situ merah ada 3, hijau hanya ada 2 sahaja. Jadi kalau kita pilih hijau, bermaksud dia kecil kemungkinan. Maksud jawapan Syekh Putra tu betul. Tapi disebabkan dalam soalan ni dia seimbang, 2-2, jadi kita panggil sama kemungkinan. Faham Okey, selesai dah soalan nombor 2, tipi 4. Okey, yang salah buat pembetulan. Okey, sekarang cuba tengok soalan yang ketiga. Okey, rajah berikut menunjukkan 5 biji sushi. Okey, so ada 5 biji sushi yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, diberi sebiji daripada sushi itu. Sebiji je. Dicampurkan wasabi. Dengar sebiji ni bermaksud satu saja. Satu daripada sushi itu, sushi semua ada 5. Dicampurkan dengan wasabi. Apakah kebolehjadian Haris makan sushi yang ada wasabi itu? Yang ada wasabi hanya ada satu saja daripada 5 biji sushi. Jadi apakah kebolehjadian Haris dia akan makan sushi yang ada wasabi tu? Okey, so sekarang cikgu bagi masa macam biasa, selama 30 saat untuk awak fikirkan apakah jawapannya. Ada 5 saja. Boleh bermula sekarang. Fikirkan. Tengok soalan tu balik. Apakah jawapan yang kita rasa sesuai? Kebolehjadian Haris memilih sushi yang ada wasabi itu. Okey, sikit lagi masa. Bunyi loceng boleh tekan. Cikgu nak awak berfikir sikit. Sebelum lagi. Okey. Boleh letakkan jawapan masing-masing. Okey. Yang guna akaun Rosida Putra ni, nanti cikgu akan ambil kehadiran lepas ni Okey. Okey, semua dah letak jawapan. Okey, kita tengok dekat bahagian Google Meet. Okey, kalau tengok dekat sini, cikgu semak balik. Okey, kita start daripada murid yang letakkan nama. Okey, Danish Haziq dulu. Okey, Danish letak kecil kemungkinan. Ni orang lain ni. Okey, kecil kemungkinan. Kecil, bukan kecil Kecil. Kecil tu bahasa pasar. Kecil, C-I-L Okey, kecil kemungkinan Kasih pun sama. Syekh Adam pun sama. Fawaz pun sama. Syasha sama. Okey.
siapa nama ni? Danisha pun sama. Syakirin pun letak jawapan yang sama. Okey, kebanyakan adalah yang sama. Okey. Oh, Irfan. Okey, Irfan nanti cikgu ambil kehadiran lepas ni Okey, kebanyakan murid meletakkan jawapan kecil kemungkinan. So, tak ada seorang pun yang pilih jawapan lain. Okey, cikgu nak minta Syakirin. Syakirin lah. Okey, sebagai wakil untuk menjawab soalan nombor 3, kenapa awak dan rakan-rakan yang lain memilih jawapan kecil kemungkinan? Kenapa awak menolak 4 lagi jawapan yang lain? Kenapa pilih kecil? Kenapa tak pilih yang lain? Boleh bagi sebab? Sebab? Sebab ada satu lebih wasabi. Satu sahaja. Maksudnya sikit lah kan? Okey. Betul jawapan yang Syakirin yang diberikan. Ada satu sahaja. Daripada 5, kita ada satu saja. Yang tak ada wasabi ada 4 kan? Sebab satu... Okey, kita panggil yang satu, kita anggaplah yang ini yang ada wasabi. Okey, contohlah cikgu lorikkan kan. Contoh cikgu lorikkan ini. Okey, yang ni yang ada wasabi. Cikgu letak W. Maksudnya dekat sini yang ada wasabi hanya satu saja daripada 5. Bermaksud yang tak ada wasabi ada 4. Jadi dekat sini, kebolehjadian si Aris ni nak makan yang ada wasabi kecil lah. Okey, kenapa cikgu panggil kecil? Sebabnya hanya satu sahaja. Okey, so jawapan yang diberi oleh kawan-kawan semua, anak-anak murid cikgu semua ni, jawapan anda adalah tepat. Kecil kemungkinan. Very good Okey, salin dia punya jawapan dia dekat buku masing-masing. Tak perlulah salin soalan, salin jawapan saja. Okey. So selesai dah kat situ, senang saja Okey, pastikan awak fahamlah konsep sama kemungkinan tu apa, kecil kemungkinan tu apa. Yang tadi kita belajar soalan nombor 1 tu pun sama, besar kemungkinan tu pun apa maksud dia. Kena tahu sebab nanti nak jawab soalan dalam soalan kuis. Okey, so ini adalah TP4, sangat mudah. Nampak je macam susah sebab kena baca, tapi sebenarnya mudah sahaja. Okey? So jangan salah lah. Sepatutnya tak boleh salah kebolehjadian ni. Sikit je kalau salah pun. Tapi cikgu tengok ramai yang salah. Okey, sekarang kita tengok kepada inilah dipanggil sebagai soalan TP5. TP5 soalan dia lebih mencabar sikit. Okey, TP5 Okey, sebiji dadu di lambung, apakah kebolehjadian memperoleh nombor yang nilainya lebih daripada 2? Maksudnya mesti lebih daripada 2. Okey. Awak tahu dadu macam mana kan? Okey, untuk soalan ini kita nama pun pelbagai strategi. Jadi cikgu sarankan awak, sebelum cikgu bagi tahu jawapan dia, sarankan awak lukislah gambar dadu ataupun gambar dadu yang telah dibuka. Kan, gambar dadu yang telah dibuka badan dia, nampak 6 permukaan kan. Tulis nombor dia. Okey, kemudian awak tentukan mana satu nombor yang nilai dia lebih daripada 2. Kemudian awak tengok adakah ia sama kemungkinan, kecil kemungkinan, besar kemungkinan, pasti atau mustahil. Okey? Cikgu bagi masa, yang ni lama sikit sebab awak nak menulis semua kan. So cikgu akan bagi masa 1 minit. Nak lukis ke apa benda. Tentukan jawapan, bunyi loceng saja. Awak bagi tahu apakah kebolehjadian dadu itu di lambung dan kita dapat nombor lebih daripada 2. 1 minit bermula dari sekarang. Okey, fikirkan. Okey, fikirkan. Boleh lukis gambar dadu. Okey, gambar dadu, buka. Okey, kemudian kita fikirkan nombor tu lebih daripada 2. Ni pelbagai strategi TP5. Ada setengah murid dia tak nak melukis. Ada setengah murid dia hanya tulis nombor saja, boleh. Ada setengah murid dia fikir saja. Tengok kepada otak kita, di mana kita boleh nampak. Ada setengah murid dia tak nampak, dia kena lukis baru nampak. Ada setengah murid tak payah lukis pun dah nampak. Macam cikgu, kadang-kadang cikgu suka lukis. So bila cikgu lukis, cikgu nampak, oh nombor ni apa, macam ni, ada guna warna lah. Lepas tu kita panggil pelbagai strategi. Okey, kita guna pelbagai strategi. Okey, 1 minit Masa yang agak lama jugalah 1 minit untuk jawab soalan ni. Apakah kebolehjadian memperoleh nombor yang nilainya lebih daripada 2? Mesti lebih daripada 2. Okey, sila letakkan jawapan masing-masing dekat bahagian chatting. Okey, ramai yang letak besar kemungkinan. Kita tengok adakah jawapan yang diberikan oleh awak semua tepat ataupun tidak. Kita tengok. Okey.
So dekat sini cikgu tak payah sebutlah siapa yang letak besar kemungkinan. Cuma kita tak pasti adakah jawapan yang diberikan oleh awak ini betul ataupun salah. Okey, ramai yang letak besar kemungkinan. Okey, kita tengok betul ataupun salah jawapan yang diberikan. Okey, bila kita sebut sebiji dadu, dadu ada 6 permukaan. Dia tidak ada lebih permukaan. Dadu semua orang tahu kan. Okey, disebabkan dadu ada 6 permukaan, jadi cikgu lukislah 6 permukaan bentuk petak yang telah dibuka. Dadu yang telah dibuka. Okay, cikgu buatlah macam ni kan. Boleh lukis atau cikgu buat ruang besar sikit tu. Okay, contoh macam ni kan. Okay, kita buat dan 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5 dan yang terakhir adalah 6. Okay, cikgu lukis dulu 6 permukaan dadu yang dibuka. Seolah-olah macam dibuka lah benda ni kan. Kita buka besar tu kan. Okay, kemudian kita masukkan nombor dia. Okay, contohnya nombor 1, dadu kan ada 1 kan. Okay, walaupun sebenarnya nombor, okay, dadu dia tak tulis nombor 1 kan. Dadu dia letak biji-biji, betul tak? Okay, cikgu pun buatlah macam biji-biji juga. Okay, 1, okay, 2, 3. Tapi awak faham sendirilah biji-biji tu maksudnya apa. 2, 3, 4, 5. 5 macam ni kan. Dan juga 6. 6 dia 3. Nampak tak? Ini kita panggil pelbagai strategi. Tengok cikgu lukis dulu. Sebab cikgu tak boleh nak bayangkan. Okey, so sekarang ni cikgu boleh bayangkan, tapi cikgu nak tunjukkan soalan macam cikgu tak boleh nak bayangkan lah. Dia kata nombor itu mestilah lebih daripada 2. Nampak cikgu gariskan kata kunci. Lebih daripada 2 bermaksud dia tak boleh nombor 2. Dia mesti lebih daripada 2. Okey, bila lebih daripada 2, jadi kita akan pilih bentuk itu sebagai bentuk yang diminta. Jadi kita ambil warna hijau lah. Cikgu warnakan warna hijau yang diminta lebih daripada 2 bermaksud 2 dan nombor 3 dan ke atas. Nombor 2 tak boleh. Sebab 2 bukan lebih, 2 cukup-cukup 2. Dia cakap mesti lebih daripada 2. Jadi kita pun loreklah sini. 1, 2, 3 dan 4. Nampak tak cikgu lorek? Okey, kalau kita tengok dekat sini, secara kita nampaknya lah, dekat sini nisbahnya adalah 2. Masuk nisbah sikit, tak apa, boleh. 2 nisbah 4. So, kita nampak dekat sini, 2 ni mewakili nombor yang kurang daripada 2. Atau 2 dan kurang. Dan juga yang 4 ni adalah 2 dan lebih daripada 2. Bermaksud kita nampak yang warna hijau ni ada 4. Jadi, automatik lah jawapannya adalah besar kemungkinan. Sebab kita nampak kat sini, yang lebih daripada 2 itu lagi banyak. Okey, so kita panggil sebagai besar kemungkinan. So jawapan yang diberi oleh awak semua adalah tepat. Okey, tapi cikgu menggunakan pelbagai strategi. Ada setengah murid dia hanya fikir saja. Dia fikir saja terus dapat jawapan. Okey, ada setengah murid dia lukis dulu kan. Dia bayangkan atau dia buat dia tunjukkan dadu tu sendiri boleh. Okey. Ini adalah cara menyelesaikan soalan. Ini dapat markah ni. Kalau lukis gambar ni dapat markah. Okey. Tahniah dan terima kasih yang jawab soalan nombor 4. Okey, kita pergi kepada soalan yang kelima. Ini soalan dia susah sikit. TP berapa? TP 6. Dah nama pun TP 6 kan. Mestilah susah. Okey, soalan ni dia ada masuk luas. Formula luas. Ingatlah formula luas. Okey, mungkinkah? Dia kata mungkinkah. So ada 2 saja jawapan. Mungkin atau tidak akan berlaku. Kita belajar hari tu pada hari Isnin. Kita belajar ada 2 saja. Mungkin berlaku dengan tidak akan berlaku. So ada 2 saja jawapan. Bukan 5 Ini bukan kebolehjadian. Ini kemungkinan. Kemungkinan ada 2 saja. Mungkin berlaku atau tidak akan berlaku. So ada 2 saja jawapan. Okey, soalan dia kata, mungkinkah 2 buah segi 4 tepat? 2 buah segi 4 tepat yang berlainan luas mempunyai perimeter yang sama. Lukis segi 4 tepat itu jika jawapannya ialah ya. Okey, bermaksud adakah mempunyai perimeter yang sama? Okey, soalan ni agak sukar sikit, jadi cikgu bagi masa lama sikit. Cikgu bagi masa selama 3 minit. Boleh? So awak lukiskan semua, awak cuba fikirkan apakah bentuk segi 4 tempat tu, panjang dia berapa, lebar dia berapa. Okey, cikgu lukiskan dulu kalau ada lah. Okey, cikgu lukiskan dulu 2 segi 4 tepat. Okey, yang warna biru. Okey, yang kedua cikgu lukiskan
warna hijau. Okey, ni cikgu buat panjang sikit lah. Contoh nampak beza sikit kan. Okey. Okey, awak kena ingat, bila kita tambahkan perimeter ni, panjang, tambah lebar, tambah panjang, tambah lebar. Yang ni pun sama, panjang, tambah lebar, tambah panjang, tambah lebar. Dia akan sama. Ada tak? Kalau ada, tolong bagi tahu cikgu ini berapa panjangnya, ini berapa panjangnya, ini berapa panjang dan panjangnya. Kalau tak ada tu, maksudnya tak adalah. Kita tengok, ya ataupun tidak. Mungkin berlaku atau tidak akan berlaku. Okey, cikgu bagi masa selama 3 minit. Cukup 3 minit Boleh cuba 3 minit? Boleh kan? Cuba try lukis dulu. 3 minit bermula dari sekarang. Okey, cikgu dah lukis dah 2 petak. Okey, dia kata mungkinkah perimeter ialah tambah semua sisi di luar. Yang warna biru tu kan. Bila tambah, dapat nombor sama. Contoh yang biru tu pun contohlah. Biru tu dapat 20. Yang hijau tu pun dapat 20. Contoh. Ataupun tak kisahlah nombor lain-lain pun boleh juga. Soalan ni tipe 6. Tipe 6 ni dia ada banyak jawapan. Tak semestinya satu jawapan. Awak try dulu. Siapa yang kata ya, boleh bagi tahu cikgu apakah jawapan yang awak dapat tu untuk panjang dan lebar bagi warna biru dan panjang dan lebar bagi warna hijau. Kalau awak cakap ya lah. Lepas tu awak tulis kat bahagian chatting tu. Okey, contoh. Petak biru, panjang berapa, lebar berapa. Petak hijau, panjang berapa, lebar berapa. Lepas tu kita tengok. Kita pilih seorang murid. Tengok adakah jawapan dia betul. Kalau ya, bermaksud betul lah. Mungkin berlaku. Jika kita kira-kira tak dapat, bermaksud mungkin ada jawapan orang lain yang boleh dapat, mungkin berlaku. Atau memang benda ni tidak akan berlaku. Okey, cuba fikirkan. 3 minit adalah masa yang sangat lama sebenarnya. Okey, ada 1 minit 35 saat lagi untuk fikirkan. Awak lukis secara ringkas saja, tak payah cantik-cantik. Cuba fikirkan bila awak letakkan lebar dan juga panjangnya warna biru, bila tambah semua ke 4 sisi dapat 1 nombor. Warna hijau dia nombor lain. Okey, nombor lain. Tapi bila ditambah dapat perimeter yang sama dengan yang warna biru. Okey, kita tengok. Ini siapa boleh jawab ni, memang pandai lah ni. Kita tengok. Lepas tu ni tipe 6 ni. Tipe 6 untuk kebolehjadian. Saya nak tengok juga ni soalan ni siapa boleh jawab. Cuba try. Dia tak boleh tengok-tengok je. Dia kena lukis. Awak kena lukis, kena cuba. Kita panggil ni teknik try in error. Try in error ni maksudnya cuba jaya. Kita cuba, dapat tak nombor ni? Cuba nombor ni pula. Cuba nombor ni pula. Dapat tak sama dengan hijau? Oh, tak sama lah. Macam nak bagi sama Kena adjust. Lepas tu cikgu suruh guna pensel. Buat adjust. Kalau ada dalam kelas tu, cikgu tunjuk dah macam mana. Saja nak tengok siapa boleh dapat. Cikgu bagi clue je. Try. Dia tak boleh tengok-tengok je. Dia kena menulis. Kena try. Cuba try. 6. Panjang 6. Lebar 4. 6 tambah 4 tambah 6 tambah 4. Okey, yang sebelah sana pula. Cuba fikirkan apa tambah apa. Mesti dapat sama dengan 6 tambah 4 tambah 6 tambah 4. Fikir. Macam tu. Kalau ada lah. Kita tengok. Cuba try. Dia kena cuba try. Okey, masa dah tamat. Siapa yang rasa dah jumpa, letakkan jawapan. Yang tak jumpa pun boleh try kira lagi. Cuba lagi. Siapa yang dah cuba, ada nak letak jawapan? Ni soalan susah ni. Semuanya senyap je. Bukan senyap, maksudnya sedang mengira ni. Tak dapat lagi. Ada yang dapat tak? Tidak akan berlaku. Okey, ada yang cakap tidak akan berlaku. Namun, siapa nama ni? Si Danisha terus letak tidak akan berlaku. Kalau dapat macam mana Danisha? Kalau berlaku macam mana Danisha? Awak nak cakap apa? Awak nak belanja cikgu makan aiskrim tak? Kalau berlaku macam mana? Awak cakap tak berlaku. Kalau berlaku macam mana? Kalau cikgu tambah, tiba-tiba sama. Warna biru dengan warna hijau tu sama. Awak nak cakap apa? Awak nak belanja cikgu makan aiskrim. Aiskrim Cornetto cikgu minta. Okey, Danisha. Okey, Fawaz pun kata tidak akan berlaku. Oh, Kasih tak faham. Okey, Kasih tak, kita tengok balik Kasih. Mungkin awak tak jelas lah. Okey, kebanyakan cakap tidak akan berlaku. Okey, kita tengok
Adakah jawapan yang awak beri itu betul lah, tidak akan berlaku? Okey, cikgu nak try dulu. Okey, cikgu ambil nombor. Cikgu akan cuba 3 kali percubaan. Kalau 3 kali percubaan tak dapat juga, bermaksud maknanya memang betul lah tak berlaku. Okey, cikgu try dulu. 6. Sini cikgu letak 6. Sini cikgu letak 6. Sini cikgu letak 4. Ya. Sini cikgu letak 4. Ya. Siapa dia? Aku tembak je. Okey, awak cakap berlaku. Mesti tengok jawapan kau. Ada ke? Tidak akan berlaku. Okey, ada nak letak jawapan? Tak ada. Okay, kita tengok. Kita try dulu Okey, kalau 6, 4, 6, 4 bermaksud 6 tambah 4 tambah 6 tambah 4. Betul tak? Okey, so 6 tambah 4, 10 lah kan? Ni semua orang tahu. Kita buat congak je sebenarnya. Congak saja. Okey, so kita dapat 6 tambah 4 tambah 6 tambah 4. Bermaksud 6 tambah 4, 10. 6 tambah 4 pun 10. Jadi 10 tambah 10, jawapan dia ialah 20. Jadi cikgu letak dulu 20 kat dalam ni. Okey, sekarang ni untuk warna hijau. Tengok untuk warna hijau, kita nak jadikan dia sama. Dapat 20 juga. Macam mana kita nak buat? Sebenarnya boleh sebenarnya. Awak je cakap tak boleh. Sebenarnya boleh. Kita yang design benda tu. Tengok macam mana Tengok macam mana cikgu buat bagi boleh. Kalau boleh, dan Isha kena belanja cikgu makan SK boleh tu. Okey, cikgu tipu je. Okey, ni 20. Okey, yang ni cikgu letak 2. Sebab dia nampak pendek kan? Cikgu letak 2. Automatic lah sini pun 2. Betul tak? Kan? So, sini 2. 2 dengan 2 dah 4. Betul tak? So, ada 4. So, 4. Sekarang kita ada balance lagi. 20 tolak 4. Jawapan dia 16. So, kita ada balance 16 lagi. So, 16 ni bermaksud 16 untuk 2 sisi yang sama kan? Jadi, kita bahagi 2 lah. 16 bagi 2, jawapan dia 8. Sini 8. Okey, cuba awak kira sendiri. Okey, cuba awak kira. Okey, cikgu guna yang warna hijau Okey, kalau untuk warna biru, warna biru dulu. Okey, kalau untuk warna biru, perimeter biru ialah 6 tambah 4 tambah 6 tambah 4 sama dengan 20. Betul tak? Ini warna biru Ini warna biru dapat 20. Okey, sekarang cikgu try yang warna hijau pula, kotak hijau atau segi 4 tepat hijau. Cikgu try perimeter dia ialah 8 tambah 2 tambah 8 tambah 2 sama dengan 20. See? Dapat ke tak dapat? Cikgu nak tanya awak, dapat ke tak dapat? Mungkin berlaku ke tak mungkin berlaku? Dapat. Dapat. Jadi apa yang awak cakap tadi tu salah lah. Tengok tak ada seorang pun yang dapat TP6. Tak ada seorang lah dapat. Cikgu nak tahu juga sebenarnya dapat. Tapi cikgu nak tengok siapa yang dapat jawapan ni. Yang boleh bagi tahu cikgu, sebenarnya ada cara lain sebenarnya. Jawapan yang cikgu bagi hanya contoh saja sebenarnya. Boleh letak nombor lain. Contoh 7755. Yang ni awak try lah yang ini pula. Dia boleh sebenarnya, memang boleh. Dia mungkin berlaku. Okey, mempunyai luas berlainan luas. Okey, 2 segi 4 yang berlainan luas yang ni 6 darab 4 24. Yang ni 8 darab 2 16. So kita tahu yang ini luasnya adalah 16. Yang ini dia punya luas dia adalah 24. So tapi perimeter mereka sama, 20 20. Perimeter sama 20 20. Tapi luas tak sama. Yang ni nampak lagi luas. Yang ni nampak lagi sempit. Tapi perimeter sama. Tu cikgu kata benda ni sebenarnya mungkin berlaku. So siapa yang cakap tidak mungkin berlaku tu tidak tepat. So jawapannya adalah mungkin berlaku. Dia bukan pasti dia mungkin berlaku. Ada setengahnya kita cuba tak dapat. Dia kata 2 saja. 2 saja jawapan. Mungkin berlaku atau tidak akan berlaku. Okey, dah selesai soalan nombor 5. So dekat sini tak ada seorang pun yang dapat TP6. Cikgu nak bagi TP6 kat awak ni, tapi tak ada seorang pun yang boleh dapat. Okey, tak apa, kita try soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni pun TP6 juga. Siapa boleh jawab? Dapatlah TP6 lagi, insya-Allah. Okey, di dalam tabung Danisha terdapat 22 keping wang RM RM1. Ada berapa? 22 keping. Dan beberapa keping wang kertas RM5. Beberapa keping tak tahulah berapa kan.
Okey, tersembunyi lah, tak tahulah berapa ringgit. Tolong tutup mic boleh tak? Dia mengganggu sikit lah. Okey, minta maaf ya. Okey, terima kasih. Tolong tutup mic. Okey, terima kasih. Okey, ada 22 keping. Ada lagi tak tutup ni? Nak cikgu tutup sini, nak cikgu tutupkan ke? Okey. Okey, sekejap. Ada gangguan sikit ni. Cikgu tak boleh bising-bising. Okey, cikgu dah tutup dah. Danish ni tak tutup ni. Okey. Dekat sini bagi tahu ada 22 keping RM RM1 dan beberapa keping RM5. Tak tahulah berapa ringgit. Kemungkinan untuk mengeluarkan sekeping RM1 atau RM5 adalah sama. Kemungkinan maksudnya samalah. Mengeluarkan sekeping. Maksudnya bilangan RM1 dengan RM5 ni mesti kena sama. Berapa kepingkah wang kertas 5 yang ada? Ni susah soalan ni. Tengok pun dah tahu dah. Dalam tabung ada 22 keping RM1 dan beberapa keping wang kertas RM5. Okey, kemungkinan untuk mengeluarkan sekeping RM1 atau RM5 adalah sama. Berapa kepingkah wang kertas RM5 yang ada? Okey, cuba fikirkan. Yang ni agak lama sikit cikgu beri masa. 3 minit bermula dari sekarang. Okey, berapa keping RM5? Macam mana nak buat tu? Dia cakap kemungkinan sama. Maksudnya bilangan dia mesti sama lah. 5. Okey. Berapa ringgit tu? Senang je sebenarnya ni. Dia cakap sebab berapa kepingkah wang kertas 5 yang ada? Nampak je macam mengelirukan, tapi sebenarnya sama. Sebenarnya soalan ni senang sangat. Dia kata kemungkinan untuk mengeluarkan sekeping RM1 atau RM5 adalah sama. Nak keluar sekeping RM1 dengan RM5 adalah sama. RM1 ada 22 keping. Seberapa keping RM5? Nampak je macam susah, tapi senang je. Dia nak kelirukan awak sikit je. Jawapan dia dah ada dah sebenarnya. Soalan ni tak betul sebenarnya. Tak apalah. Kita try buat. Berapa keping? Okey. Ada 22 keping RM1 dan beberapa keping wang kertas RM5. Kemungkinan untuk mengeluarkan sekeping RM1 dan atau RM5 adalah sama. Kemungkinan adalah sama. Sama kemungkinan lah maksudnya tu. Berapa keping RM5? Senang lah soalan ni. Nampak je macam susah. Okey, cikgu tambah sikit. Okey, berapa minit lagi ni masa? Tinggal 14 saat lagi. Boleh ke ni? Okey, masa dah tamat. Sila letakkan jawapannya. Berapa keping RM5? 11 keping RM5. Ada yang cakap 22 keping. Okey. Ada kata 11, ada kata 22. Okey.
Okay, kita bincang soalan ni sama-sama Bila dia cakap kemungkinan untuk mengeluarkan sekeping RM1 atau RM5 adalah sama. Okey, bermaksud bilangan keping dia mestilah sama. Jadi bilangan keping dia ada 22 kan. So mestilah 22 juga. Tu cikgu kata soalan ni senang. Atau sebenarnya soalan ni salah buat kot. Sebenarnya soalan ni, okey. Bila dia sebut kat sini RM1 ada 22 keping dan kemungkinan tu ambil RM1 adalah sama. Bermaksud RM5 pun adalah bilangan dia mesti sama juga. Ada 22 keping juga. Okey. Ada 22 keping RM5. Okey, tapi sajalah cikgu tambah sikit soalan ni sebab soalan ni terlalu senang. Dia kata kira jumlah wang RM5 saja. Maksudnya dia suruh cari jumlah wang RM5 saja. Bermaksud kita ambil lah RM RM5 darab 22. Kenapa darab dengan 22? Sebab ada 22 keping. Tu saja. Okey, mengelirukan sikit kat situ je lah. Okey, so kita kira lah. Okey, 22 darab dengan 5. 5 darab 2, 10. 2 darab 5, 10. Tambah 1 adalah 11. Oleh itu, jawapannya adalah RM RM110. Cikgu juga suka juga soalan ni. Soalan kebolehjadian. Sebenarnya cikgu ni boleh beggar lagi ni sebenarnya soalan ni. Nanti cikgu kena ubah sikit soalan ni. Soalan ni agak bagus. Mungkin awak agak keliru sikit sebab ni kan. Tapi sebenarnya tak susah pun. Dia kata kemungkinan untuk mengeluarkan sekeping RM1 atau RM5 adalah sama. Bermaksud RM1 dengan RM5 dia punya keping dia tu berapa helai lah. Mestilah sama. Dah sebut sama. Jadi kalau RM1 ada 22 keping, RM1 mesti 5 mesti kena ada 22 keping juga. Itu maksud dia. Okey, lainlah kalau dia cakap kecil kemungkinan. Kalau kecil kemungkinan mungkin kena kurang sikit. 21 ke. Mungkin 20 ke. Tapi tak cakap lah berapa kan. Tapi soalan tu lagi susah lah. Okey, dah selesai soalan nombor 6. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 7 pula. Sikit je. 2 soalan je lagi. Soalan pun tak susah pun. Okey, soalan 7. Di dalam sebuah kotak ada 5 keping biskut perisa coklat. 5 keping coklat. 10 keping biskut perisa keju. Dan 15 keping biskut perisa mentega. Okey, cikgu gariskan kata kunci. 5 untuk coklat, 10 untuk keju, 15 untuk mentega. Danish berasa lapar dan mengambil sekeping biskut di dalam kotak itu. Danish ni lapar, dia nak makan sekeping. Tapi dia ada bagi syarat. Dia tidak suka biskut perisa mentega. Tak suka mentega. Tulis kebolehjadian perisa biskut yang besar kemungkinan dimakan oleh Danish. Nampak macam susah tapi senang je sebenarnya ni. Dia tak suka makan mentega. Jadi apakah kebolehjadian biskut yang dia akan pilih yang dimakan oleh Danish? Ini senang je cikgu bagi 30 saat je lah. Boleh? Sebab masa tinggal sikit ni. Nanti kita nak buat quiz pula kan? Okay, 30 saat bermula dari sekarang. Apakah jawapan dia? Ada 5 biskut coklat, 10 keju, 15 mentega. Dan ni lapar, dia pilihlah satu. Tapi dia cakap dia memang tak nak makan mentega. Mentega memang dia tak akan makan. Dia tak suka lah maksudnya. Jadi apakah kebolehjadian perisa biskut yang dimakan? Tulis kebolehjadian perisa biskut yang besar dimakan oleh Danish. Okey, letakkan jawapan masing-masing. Apakah jawapannya? Sama kemungkinan. Keju. Cakap keju je. Sikit lagi nak betul. Keju tu dah nak betul tapi tak berapa jelas. Sama kemungkinan. Macam mana awak dapat sama Kat sini tak ada nombor yang sama pun. Semua ada 5, 10, 15. Tak sama. Cikgu pelik macam mana awak dapat sama Macam mana boleh dapat sama? Yang bis coklat 5 je. Keju 10. Mentega lagi lah banyak, 15. So apa jawapan dia? Cepat cikgu nak tengok jawapan dekat Google Meet. Tolong berikan jawapan. Kecil kemungkinan kot. Okey. Besar kemungkinan keju. Tiru. Apa tiru? Okey.
sama kemungkinan. Apa ini? Besar kemungkinan biskut keju. Okey, cikgu suka jawapan yang diberikan oleh Syakirin dan juga Siti Nabilah ni. Betul, jawapan yang paling tepat sekali. Besar kemungkinan adalah keju. Lepas tu bila cakap keju saja salah. Kena sebutlah kebolehjadian dia sekali. Besar kemungkinan. Nak lagi best ni pilih, sebutlah nama dia. Danish, kan nama budak tu Danish kan. Danish makan coklat. Coklat pula. Danish makan biskut berperisa keju. Kenapa kita ambil keju? Kenapa kita buang mentega? Okay, sebab kita nampak dah dekat sini, Danish ni tak suka makan mentega. Jadi kita potong. Memang tak akan makan. Buat apa dia nak makan benda tu kalau dia tak nak? Okay, jadi yang tinggal hanyalah coklat dan juga perisa keju. Kalau tengok dekat sini, coklat ada 5 saja. Biskut, perisa keju ada banyak, ada 10. Jadi 10 ni besar kemungkinan lah. Of course lah dia akan pilih keju kan. Sebab keju lagi banyak. Kemungkinan untuk dia ambil keju tu lagi besar. Jadi betul tulis besar kemungkinan Danish makan biskut berperisa keju. Mustahil dia makan perisa mentega. Pasti dia makan biskut. Tu maksudnya. Mustahil dia makan aiskrim. Sebab dalam soalan ni tak nak makan cerita pasal aiskrim. Tu maksud dia. Okey, soalan terakhir. Soalan 8. Di dalam sebuah kelas dapat 30 orang murid. Semua sekali 30 orang murid. 17 orang murid lelaki dan selebihnya ialah murid perempuan. Lelaki 17, perempuan 11 pucik. Awak cari sendirilah. Tulis kebolehjadian seorang murid perempuan dipilih sebagai ketua kelas. Okey. Sila letakkan jawapannya ni 30 saat saja. Fikirkan, cari perempuan dulu 30 saat bermula dari sekarang. Okey, ada 30 orang murid, 17 lelaki, 11 pucin, 100 tak tahu perempuan berapa. Carilah perempuan berapa. Okey, carilah perempuan berapa. Kemudian tentukan kebolehjadian dia. Sama, kecil, kreatif lah korang. Okey. Okey, cepat. Fikirkan. Cari dulu. Pertama sekali carilah perempuan dulu. Macam mana nak cari perempuan? Tak tahu. Fikirlah sendiri. Sekejap je masa. Okey, kecil kemungkinan. Okey, ada yang letak. Okey, baru seorang. Mana lagi yang lain? Letak jawapan. Cikgu nak awak letak jawapan dekat bahagian chatting. Cikgu nak tengok. Bermaksud awak masih ada dengan cikgu. Kalau awak tengok je takut awak tidur ni. Okey. Kecil kemungkinan murid perempuan. Okey. Nanti cikgu baca setting. Apa ni? Danish ni makan biskut pun susahkan orang. Okey. Kelakar lah korang ni. Okey, betul. 30 untuk semua murid. 17 murid lelaki. Jadi kita nak cari murid perempuan. Kita akan tolak lah. Okey. Kelakar lah korang punya ayat tu. Okey. So. Tak apalah, sekali buat lawak kan. Seronok sikit kan. Tak adalah stres. Okey. So 30 ni kita tolak dulu dengan 17 supaya kita dapat cari murid perempuan. So kita pinjam 2 dapat 10. 10 tolak 7 ialah 3. 2 tolak 1 adalah 1. Jadi ada 13 murid perempuan, 17 murid lelaki dan juga 30 adalah jumlah. Jadi kita nampak dekat sini murid perempuan hanya ada 13 sahaja. Jadi kebolehjadiannya adalah kecil kemungkinan. Okey? Okey, very good atas semua usaha yang diberikan dan juga jenaka. Boleh je buat lawak, bukannya stres sangat. Janganlah nampak macam ni sangat kan. Tapi jangan melalut sangat lah. Okey, so tahniah kepada semua murid yang telah memberikan jawapan dengan baik. Okey, cikgu akan sharekan awak satu link. Okey, cikgu tamatkan recording dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.